A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin ya fattahu ya alim. Allahumma razuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'. Sahabat-sahabat sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat ekspedisi yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, pada minggu, pada hari pertama minggu iaitu hari Isnin, dapat sama kita berkumpul secara maya di dalam live Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah. Yang memberi salam, Waalaikumsalam, selamat datang. Mungkin sahabat-sahabat boleh komen di ruangan komen sekiranya suara jelas ataupun tidak. Boleh tulis supaya kami nampak sama ada dia punya suara okey ataupun tidak. Alhamdulillah, terima kasih. Saidah Halias, jelas, Masya Allah. Alif Ina Shop, suara jelas, Alhamdulillah, terima kasih. Aunano, jelas Ustaz, terima kasih. Minta maaf macam bunyi nama romantik, bukan romantik, unik. Silap. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita pada hari ini dapat bertemu lagi. Dan saya yakin dan percaya yang sedang melihat ni mungkin ada dalam perjalanan ke tempat kerja, mungkin ada yang sedang menyiapkan anak ke sekolah, mungkin ada yang sedang menyiapkan sarapan sambil masak, sambil dengar. Masya Allah, terbaik. Mungkin ada yang sedang menjaga ibu ayah yang sedang sakit di rumah. Saya doakan agar urusan kalian dipermudahkan, menjaga kedua ibu ayah. Okey, mungkin dulu sewaktu kita sakit ketika kecil, mereka lah yang menjaga kita, tidak mengenal erti penat, tidak mengenal erti keresahan. Namun hari ini ketika kita diuji oleh ibu ayah yang sakit, bagaimanakah reaksi kita, bagaimanakah respon kita terhadap mereka? Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan anak-anak yang soleh. Allahumma amin. Alhamdulillah. Mungkin sekarang ni dah penghujung tahun, bulan 12, dan tentunya sekali masing-masing kebanyakan antara kita mungkin dah plan macam-macam untuk bercuti di mana kan? Bercuti di mana? nak bawa anak-anak ke mana? Betul? Dan mungkin saya nak kongsikan ada di dalam skop bekerja. Okey, di dalam skop bekerja ada dua tips yang boleh kita amalkan untuk bagaimana bila kita menghadapi sesuatu tugasan yang susah bagi kita. Yang susah dan tak biasa buat. Kita mudah untuk melakukan suatu perkara bagi perkara itu yang mudah bagi kita, ataupun perkara itu selalu kita buat. Itu mudah untuk kita. Tetapi ada masanya Allah uji kita. Kita dapat tugasan daripada majikan ataupun ketua, tugasan yang kita tak selalu buat, dan bagi kita adalah perkara itu susah. Jadi macam mana kita hadapi perkara ini?
Jadi saya nak, sebelum kita mulakan majlis zikir kita pagi ini, saya nak share kepada tuan-tuan perempuan 2 tips macam mana nak hadapi perkara-perkara ini. Ada yang on the way kerja, Ustaz. Ya. Baik, bagaimana saya ada share 2 tips. Tips yang pertama adalah apabila kita dapat tugas tersebut, kita kena belajar mencintai tugas tersebut. Belajar untuk suka tugasan tersebut, walaupun secara realitinya kita tak suka. Tapi itu adalah tips, kita kena suka ataupun mula mencintai tugasan tersebut. Mana kata kita terpaksa suka. Sebab apa? Sebab apabila kita, mindset kita suka, insya-Allah automatik kebiasaannya bila dah suka mudah untuk kita buat. Betul? Kadang-kadang tak perlukan masa, contoh task tersebut mungkin kita bekerja sampai pukul 5 petang. Mungkin disebabkan suka tu, kita boleh terlajak sampai tak perasan dah pukul 6 nak settlekan tugasan tersebut. Kerana apa? Kerana suka. Beza dengan tak suka. Kalau tak suka, sekejap tengok jam, dah pukul 4, 4:30, bila nak pukul 5 ini? Macam tu. Jadi tips yang pertama adalah perlulah mencintai perkara yang kita lakukan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bila dapat tugasan tersebut, perlulah kita niat tu nak membantu, contoh nak membantu majikan. Sebab tugasan tu daripada majikan, contoh. Jadi hendaklah kita ikhlaskan diri untuk bantu dia. Sebab apa? Sebab bantu ini adalah dia datang daripada lubuk hati yang dalam, tiada paksaan, tetapi dia bergerak sendiri mengikut gerak hati kita. Saya ambil contoh mudah. Ketika kita membawa kereta ataupun motor di jalan raya, tiba-tiba ada satu kemalangan kecil motor, dia nak mengelak lopak air, dia terjatuhlah motor ke tepi. Lalu kita terdetik nak tolong, kita berhenti dekat tepi, bantu dia, alihkan motor ke tepi dan angkat dia sekali ke tepi. Baik, itu adalah bantu. Bantu, siapa yang suruh kita turun ke tepi untuk bantu? Siapa yang suruh? Tak ada siapa yang suruh. Kita bergerak ataupun bertindak mengikut gerakan hati. Allah gerakkan hati itu untuk bantu. Jadi itulah definisi bantu. Bila bantu ni tak perlukan kepada paksaan, tidak perlukan kepada arahan, tidak perlukan kepada suruhan, maka dia bergerak sendiri untuk melakukan kerja tersebut. Maka 2 tips ini saya ulang. Yang pertama adalah perlulah mencintai tugasan tersebut. Yang kedua adalah perlulah niat membuat tugas itu adalah membantu. Bila kita tukar mindset daripada disuruh kepada nak membantu, dia akan lebih mudah untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Dapat sesuatu? Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sesuatu. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di TikTok kita pun sudah menjangkau 662 view. Di Muka Buku lebih kurang 600. Di platform sebelah sini lebih kurang 200. Alhamdulillah. Dan ada yang bertanya, di manakah Ustazah? Yang rapat Ustazah di page Muka Buku pastinya faham Ustazah 2-3 hari ini orang kata berkampung di pesta buku di pesta buku. Nak tengok di mana pesta buku tu, boleh buka di page Muka Buku Ustazah, tengok dekat mana. Nanti ada hari-hari Ustazah
Ustazah akan berada di bus untuk bertemu ataupun berjumpa dengan kalian. Kalau ada masa, boleh set time ataupun boleh rangka jadual kalian untuk bertemu Ustazah di sana. Mudah-mudahan mana yang tak pernah jumpa Ustazah tu dapat jumpa. Dan insya-Allah hari ini jangan risau, saya akan menggantikan Ustazah. Bukan mengganti, sangat tidak layak nak menggantikan, cuma adalah ingin meneruskan lagi majlis zikir disebabkan amanah dan tanggungjawab yang mana saya rasakan andai inilah yang ditakdirkan, maka saya pasti yakin terpercaya yang menggerakkan, yang menyusun jadual ini pastinya manusia, dan gerak hati itu daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada matlamat ataupun ada hikmah di sebalik ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan mulakan majlis zikir kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, perempuan, kita sudah pun masuk pada hari ni berapa hari bulan? 4 hari bulan, 12 betul. Kalau bulan Islam berapa hari bulan? Cuba tulis di ruang komen. Kalau tarikh bulan Islam, hari ni berapa hari bulan? Cuba siapa yang cepat, dia yang terbaik lah. Cuba. Hari ni berapa hari bulan? Bulan Islam. Anna Joyana 20 Jamadil Awal. Okey, ada lagi? Ada lagi tak? Hari ni berapa hari bulan? InsyaAllah terima kasih kerana respon. 21 Jamadil Awal. Inna Ismail Izwan 21 Jamadil Awal. It's me SSA 20 Jamadil Awal. Di muka buku. Muka buku dia lambat sikit. Ada yang jawab dah. Zainah, Puan Zainah. Siti Nurjanah 20 Jamadil Awal. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya merasakan ini sangat bagus kerana kalian mengambil tahu akan tarikh-tarikh Islam. Alhamdulillah. Dan secara kita tak sedar, sebenarnya kita sudah sangat menghampiri Ramadan Al-Mubarak, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yang mana bulan inilah yang Allah gandakan, yang Allah merahmati, yang Allah banyakkan fadilat di bulan-bulan ini. Maka kita dah boleh mula, boleh mula berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dah boleh mula berdoa. Mudah-mudahan kita nak sampai bulan Ramadan ini dalam keadaan bersedia. Kalau kira kurang lebih kurang daripada 100 hari lagi kita nak bertemu Ramadan, mungkin dalam 99 ataupun 98 hari lagi kita nak bertemu Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sempat bertemu dan kita memaksimumkan lagi akaun pahala kita untuk kita membawa bekalan untuk kita bersihkan hati kita, untuk kita bersihkan diri kita daripada dosa, untuk bertemu dengan Allah, untuk kembali ke kampung halaman yang kekal abadi, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan mulakan, kita akan teruskan majlis zikir kita pada pagi ini dengan membaca 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Dengan itu sahabat-sahabat boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing yang mana dah hafal, alhamdulillah.
boleh ikut sama-sama. Yang dalam kereta, saya ingatkan, jangan sesekali berbuka Al-Quran Jangan sesekali buka Al-Quran ketika drive. Sangat ada bahaya Kan ada yang terlalu rajin, terlalu bersemangat buka Al-Quran dalam kereta. Kalau dalam ketika parking tak apa, tembok kereta jangan tuan-tuan. Kan Allahu Akbar Jadi insya-Allah kita akan mulakan surah Al-Kahfi pada 10 ayat pertama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 10 ayat terakhir. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي خزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.
Kita baca doa khatam Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selesai bacaan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir suratul Kahfi. Tuan-tuan, perempuan, insya-Allah jangan lupa tekan button like, button share, button like pun boleh. Yang penting button share itu di platform ataupun di phone kalian. Mudah-mudahan lebih ramai lagi dapat sama-sama ikut dalam majlis zikir kita pada pagi ini. Mungkin dengan asbab kita tekan share tu, ada di kalangan sahabat-sahabat kalian yang turut serta dalam di sini dan kekal hari-hari bersama kita untuk sama-sama meraihkan ataupun bersama dalam majlis zikir, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam satu hadis yang berbunyi man dalla ala khair kafa'ili, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, menunjukkan ni boleh jadi kita berbuat baik, menunjukkan perbuatan yang baik, ataupun boleh jadi kepada tekan share tu pun menunjukkan perbuatan yang baik. Kita berkongsi kepada share, berkongsi kepada live ini kepada lebih ramai, itu juga adalah menunjukkan perbuatan yang baik. Kafa'ili, dia akan mendapat pahala seperti mana si perlaku itu. Maksudnya bila kita menunjukkan perbuatan yang baik, contoh hari ini kita kita rajin untuk solat sunat duha di tempat kerja. Hari demi hari kita solat duha. Adalah seorang dua kawan kita tengok, oh bagus si Ahmad solat duha ini kan. Jadi aku pun nak cuba terclosing, tersuka, terjemaah sekali, alhamdulillah. Maka pahala yang si ikut meneladani yang solat duha itu, dia pun dapat. Yang si tuan badan yang menunjukkan contoh itu dapat pahala yang sama menunaikan solat sunat duha. Dapat tak? Maksudnya tak rugi, tak mengurangi walaupun sedikit pun pahala itu, dia dapat 100%. Masya Allah, hebatnya Islam itu kan. Masya Allah, tuan-tuan, perempuan, kita akan teruskan lagi majlis zikir kita dengan bacaan Asmaul Husna. Baik tuan-tuan, boleh sama-sama ikut bacaan Asmaul Husna. Bagi yang ada Al-Quran, mushaf Al-Quran, kebanyakan ataupun selalunya Al-Quran itu memang ada disediakan di depan ataupun di belakang Asmaul Husna. Jadi sebaiknya baca itu, tengok setiap nama-nama Allah itu, apakah bunyi dia kan, apakah jenis maksud yang disampaikan, dan kita boleh gunakan nama-nama Allah ini untuk kita selipkan dalam bacaan doa harian kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Dah bersedia?
Kalau dah bersedia, kita akan mula sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المتقي والعفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, selesai Asmaul Husna. InsyaAllah kita akan sambung dengan selawat ke atas baginda kekasih kita yang kita rindui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita hari ini sangat beruntung tuan-tuan, sangat beruntung kerana menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak diterangkan, kalau nak dibahaskan, kalau nak dibentangkan betapa banyaknya fadilat ataupun kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak ada pada umat-umat sebelum ni. Kita sangat beruntung kerana menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kalau pagi ini Nabi berdoa kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatilah umatku ini pada waktu paginya. Sebab itu kalau kita perasan tuan-tuan, kalau kita mulakan apa-apa jua pada pagi ini, dia punya semangat tu lain macam, energi dia lain macam. Energi dia boleh jadi 200% daripada tenaga asal. Kalau kita buat satu perkara itu, laju sahaja kita boleh settlekan. Kalau ibu suri rumah, selalunya menyiapkan anak pagi tu, dengan itulah nak basuh baju, dengan itulah nak masak, dengan itu nak lipat baju, semua pagi tu boleh settle semua kalau bangun awal.
Masya Allah. Bukan itu saja, waktu pagi ni juga kalau menghafal, selalunya ikut pengalaman saya, waktu pagi ni waktu paling senang hafalan nak melekat. Paling senang nak hafalan melekat. Mungkin ada di kalangan kita yang ada anak-anak yang menghafal Al-Quran. Antara tips mudah yang saya boleh bagi untuk menghafal Al-Quran adalah untuk mudah menghafal sebelum tidur ni, sebelum tidur, contoh semalam kan, malam tadi mungkin lepas isyak ataupun waktu bila-bila sebelum tidur, lancarkan dulu bacaan. Saya ambil contoh nak menghafal 2 muka surat untuk ditasmik besok. Jadi 2 muka surat itu lancarkan dulu. Lancarkan dengan macam mana? Baca. Baca saja tanpa hafal. Baca, okey, sebaiknya sekurang-kurangnya 10 kali. Baca sahaja dengan baris yang betul, dengan sebutan makhraj yang betul, dan sebelumnya disimak oleh orang lain. Mudah-mudahan suaranya, dia punya sebutan baris semua betul. Baca banyak-banyak, sekurang-kurangnya 10 kali. InsyaAllah besok bangun pagi, ulang sikit. Cuba hafal, mula hafal. InsyaAllah senang hafal tuan-tuan. Senang sangat, InsyaAllah. Saya dah sebab dah ada pengalaman macam tu. Jadi boleh amalkan tuan-tuan. Boleh buat praktikkan. Kalau anak-anak tak ada yang nak menghafal, tak apa, kita cuba sendiri. Hari ni kita nak hafal surah Wadduha. Sebab sebelum ni masa solat duha baca 3 kul je. Kali ni nak baca surah duha, nak hafal. Jadi cuba tips yang saya sharingkan kepada tuan-tuan perempuan. Baik tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan teruskan majlis zikir kita dengan bacaan al-maksurat. Yang sahabat-sahabat yang ada buku ini boleh buka sama-sama. Dan buku ini buku 5 surah pilihan dan al-maksurat. Buku ni edisi lama, yang diterbitkan oleh Ustaz Asma Harun. Edisi lama, mungkin yang ada edisi baru sahabat-sahabat yang ada warna putih, iaitu 6 surah pilihan. Dan jangan risau, bagi sahabat-sahabat yang tak ada buku ini pun tak apa, masih boleh teruskan bacaan al-maksurat. Tak ada masalah. Jangan menangis di bucu sejadah. Apa tu tajuk wayang saya pun tak tengok, anak kecil lagi kan, dah lama tak tengok wayang kan. Tapi mak ayah saya memang tak ajar saya tengok wayang. Dulu tengok wayang pun sebab kawan-kawan ajak kan. Kawan-kawan ajak, jadi kita cubalah kan. Maksud dia dalam keadaan yang baik lah, bukan dalam keadaan yang bermaksiat. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, jadi insyaAllah saya yakin dan percaya tuan-tuan semua dah bersedia. Jadi sama-sama kita akan memulakan bacaan al-maksurat. Sekali lagi amalannya. Okey, baik yang baru masuk tadi, kalau nak tahu tips menghafal Al-Quran tadi, boleh buka di muka buku. Selalunya kami lepas habis live, ustazah ke ataupun live staff dan sebagainya, kami akan save live tersebut. Jadi boleh buka semula page muka buku ustazah untuk tengok live. Minta maaf siapa ni, Faina Tasha. Saja nak bagi homework. Okey, baik, insya-Allah tuan-tuan perempuan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekejap sebelum saya teruskan lagi, saya suka untuk nak beritahu, insya-Allah habis saja majlis zikir ini kita akan berkongsi tentang buku yang selalu saya kongsikan, amalan persiapan kematian. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang masih berada dalam live pada ketika ini, harap dapat sama-sama tunggu hingga akhir.
Sebab ada beberapa perkara yang menarik saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Mudah-mudahan sebelum keluar live ni ada sesuatu yang boleh kita bawa keluar, kita amalkan dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sambung Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, habis sudah bacaan Al-Maksurat.
kita akan sambung lagi bacaan zikir kita pada pagi ini dengan zikir rahmat, yang mana saya tidak berhajat untuk kupas kelebihannya. Yang saya pasti dan percaya sahabat-sahabat ekspedisi terutamanya, dan mungkin ada yang baru pada hari ini, selamat datang. Ustazah selalu menekankan tentang kelebihan membaca zikir rahmat. Baik, yang menjadi keutamaannya adalah kita membaca sebanyak 100 kali. Jadi hari ini insya-Allah kita akan baca zikir rahmat sebanyak 10 kali, dan selebihnya saya tugaskan kepada kalian untuk sebagai kerja rumah, kerja sekolah walaupun dah tak sekolah, iaitu kerja di rumah untuk menghabiskan lagi 90. Boleh tuan-tuan? Masya-Allah. Supaya apa? Supaya sama-sama kita istiqamah. Sebab apa? Hari ini majlis zikir di bawah Ustazah Asma kita laksanakan setiap pada hari Isnin sehingga Jumaat. Jadi Sabtu Ahad itu kadang-kadang agak berat sikit sebab tak berjemaah, tidak bersama dalam berzikir. Jadi itu adalah salah satu latihan. Kerja rumah itu adalah salah satu latihan untuk kita kekal istiqamah, untuk kita lakukan Sabtu dan Ahad. Saya cakap ini untuk diri saya juga. Kadang-kadang tu kan tak sempat, bukan tak sempat, kadang-kadang kalau dah satu Ahad ini nak buat itulah, nak buat inilah, dengan anaknya lah, nak beli barangnya lah, macam-macam lahnya. Maka itulah salah satu tipu daya syaitan untuk terpesongkan kita ataupun melalaikan kita daripada istiqamah dalam berzikir. Dunia ini keras tuan-tuan. Kalau di dunia ini tiada ujian, bukanlah namanya dunia. Yang tiada ujian tu namanya syurga. Begitulah tuan-tuan. Masya-Allah. Ada yang kata okey, baik-baik. Masya-Allah. Bersabar saya doakan kepada Puan An 10. Moga Allah berikan jalan penyelesaian kepada masalah tuan. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Ya Allah, pemudahkanlah Puan yang berakon An 10 ini. Allah mudahkan segala urusannya dalam menghadapi ujian. Ya Allah, kurniakan kepadanya. Mudah-mudahan Allah kurniakan juga kesabaran, kurniakan juga jalan keluar untuk menghadapi ujian ini. Allahumma amin. Ada yang bertanya, Ustazah di mana? Ustazah, kita bagi cuti hari ini. Tak adalah. Ustazah sedang ada sesuatu perkara yang nak diuruskan, dan Ustazah mungkin agak kepenatan sedikit dalam seminggu dua ini untuk menguruskan kerja dakwah Ustazah, dan juga baru-baru ni pun Ustazah ada ambil tauliah. Perjalanan nak ke sana memakan masa, dan ada perkara ataupun aktiviti lain Ustazah turut serta dalam semalam, agak pack je Ustazah. Jadi saya sebagai pemudah cara dalam majlis zikir ini, dan jangan ke mana-mana yang bertanya itu, kita akan teruskan lagi di hujung nanti. Saya akan berkongsi dengan kalian yang perkongsian yang selalu saya share sebelum ni. Mungkin ada yang dah tengok ataupun ikuti sebelum ini, buku berkaitan amalan persiapan kematian. InsyaAllah ada perkara yang menarik saya nak kongsikan. Baik tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah SWT, kita akan teruskan. Yang terakhir adalah bacaan zikir rahmat. Baik, insyaAllah kita akan membacanya sebanyak 10 kali, dan bakinya tuan-tuan, perempuan boleh teruskan di rumah, boleh InsyaAllah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai bacaan zikir Rahman sebanyak 10 kali. Maka dengan itu berakhirlah majlis zikir kita pada hari ini. Namun kita akan sambungkan sedikit sedikit tazkirah ringkas untuk perkongsian yang selalu saya bawa, iaitu buku amalan persiapan kematian. Baik, selalunya kuliah ustazah ataupun majlis zikir pada pagi ini akan berakhir pada 8.30. Kita ada lagi dalam 29 minit. Mudah-mudahan ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama, boleh kita ambil manfaat bersama untuk kita jadikan sebagai amal ataupun sebagai rutin amalan kita, persiapan sebelum kematian, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, di dalam buku tersebut kita telah mengupas pada bahagian amalan yang boleh kita lakukan ketika masih hidup, ketika sihat. Dan kita telah pun berkongsi amalan tersebut sehingga pada amalan yang ke-8, iaitu memperbanyakkan amalan sedekah. Memperbanyakkan amalan sedekah. Pada perkongsian yang lalu, pada bab ataupun poin tersebut, saya ada mengupas sedikit pada mukadimah poin tersebut, amalan tersebut, dan insya-Allah saya, seperti yang dijanjikan, saya nak berkongsi pada perkongsian seterusnya berkaitan dengan kelebihan ataupun fadilat ataupun keistimewaan bila bersedekah ini. Sebab saya yakin dan percaya ramai dah pun mula bersedekah dan sudah pun menjadikan amalan sedekah ini sebagai amalan wajib mingguan ataupun bulanan, ataupun ada yang menjadikan amalan ini sebagai amalan harian. Setiap hari menjadikan amalan sedekah ini sebagai amalan harian. Sebab apa? Sebab orang yang pernah merasai kemanisan bersedekah, orang yang pernah merasai keajaiban bersedekah itu pastinya tidak akan berlalu hari mereka sehari pun tanpa bersedekah. Sebab dia dah dapat rasa kemanisan, keseronokan, keseronokan amalan tersebut yang dinamakan halawatul iman, kemanisan iman. Beriman maksud dia kita dapat merasai amalan itu dengan rasa manisnya, dengan rasa seronoknya amalan tersebut, sehingga kan kalau nak tinggalkan amalan tersebut rasa rugi sangat. Ya Allah, hari ni tak dapat bersedekah, rasa rugi sangat. Jadi sampai satu tahap kita nak qada, semalam tak bersedekah, hari ni aku nak gandakan sedekah kerana semalam tak bersedekah. Sehingga tahap itu sekali, tuan-tuan, Masya Allah. Dan tuan-tuan, bila bersedekah ini, kita bila nak bersedekah, sebaiknya menjadikan sedekah itu niat kerana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi, tuan-tuan, Nabi bila bersedekah, dia tak ada rasa keraguan sedikit pun. Tidak rasa keraguan sedikit pun menakutkan kefakiran. Nabi bila bersedekah, Nabi tak takutkan kefakiran. Yang mana hari ni kita, tuan-tuan, selalunya kita, tuan-tuan, kan, nampak hari Jumaat tu kan, tabung lalu kan,
depan mata. Kebiasaan ni lelaki lah kan. Ni nak cerita lelaki lah, semalam Jumaat tabung lalu kan, depan mata kan. Lepas tu seluk lah kat poket, ada berapa ringgit ni. Niat nak bagi RM5. Sekali keluar RM50. Allah, RM50 pula. Aduh, nak bagi RM5 tapi tak ada pecah, ada RM50. Kebiasaannya kita tuan-tuan, bila nak bersedekah, kita ada rasa kerisauan, keraguan, ketakutan. Aduh, risaulah RM50 ni. RM50 terakhir aku bulan ni. RM50 terakhir ni, nak sedekah tak ni? Sangat mencabar tuan-tuan. Saya cakap ni sebab saya sendiri merasai sangat sukar kawan-kawan. Niatnya RM5 tapi di tangan RM50 yang terakhir bulan tu. Kalau aku sedekah ni macam mana? Pasti aku tak tahulah macam mana nak keluar duit. Ni dah nak beli pampers anak, inilah nak beli barang basah kat dapur. Jadi tuan-tuan, perempuan, Nabi tuan-tuan bila bersedekah, sehingga kan di rumah Nabi tiada apa lagi barang kecuali air kosong. Sehingga kan kurma tu pun Nabi bersedekah. Sebab apa? Nabi yakin rezeki bila bersedekah Allah tidak akan datangkan dengan kekufuran. Sebaliknya Allah akan tambah dan tambah lagi. Jadi bukanlah untuk saya mengatakan kalau ada RM50 bagi RM50, bukan. RM1 pun sedekah. Jadi sekarang ni mudah tuan-tuan. Bila nak bersedekah online sahaja, save siap-siap. Contoh di Maybank to you, nombor akaun contohnya Mahat Tahfiz, ataupun nombor akaun nombor akaun anak yatim contohnya, ataupun nombor akaun Mahat Tahfiz yang akan didirikan oleh ustazah, Tahfiz Hijrah School, yang akan seperti yang dirancangkan akan bermula pada tahun hadapan. Doakan sahabat ekspedisi dan semuanya agar ustazah dapat merealisasikan hasrat untuk menumbuhkan tahfiznya sendiri. Dan boleh juga save siap-siap nombor tu untuk infak pada waktu harian ataupun bulanan, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, okey. Amalan ataupun keistimewaan ataupun fadilat yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan ada 4. Saya sebenarnya nak kongsikan 5, tapi hari ini saya kongsikan 4 sahaja. 4 kelebihan ataupun fadilat bersedekah ni. Walaupun kita dah biasa dengar apakah fadilat ataupun kelebihan. Hari ini kita nak ulang kaji. Hari ini kita nak panaskan balik semangat bersedekah itu. Kadang-kadang manusia ini bersifat lupa. Nama pun manusia, pada asalnya kata manusia itu adalah nasia bermaksud lupa. Jadi manusia ini suka diingatkan, suka diberikan satu peringatan ataupun pemberitahuan ganjaran. Seronok kan kalau kita selalu kata, contohlah hari ni kita, mak kita bagi tahu kita, abang, besok Umi nak masak special. Jadi abang jangan balik lambat. Nampak tak? Bila kita diingatkan dengan perkara-perkara yang perkara-perkara yang seronok, yang lain daripada kebiasaan ataupun manfaat yang lebih, kita berasa seronok. Jadi hari ini suka untuk saya kongsikan kelebihan bersedekah yang mana kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita pun tak pernah dengar, kadang-kadang kita pernah dengar tapi kurang yakin. Kadang-kadang macam tu menyebabkan kita ni tak apalah, simpanlah dulu, besoklah sedekah, besoklah bertangguh-tangguh, sampailah terlupa nak bersedekah langsung pada bulan tu. Allahu Akbar. Kita nak jauhi daripada sifat, orang kata sifat kedekut, bakhil. Baik tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, yang pertama adalah kelebihan bersedekah yang pertama. Yang pertama adalah setiap sedekah kita dibayar di dunia lagi sebelum akhirat dengan gandaan. Saya ulang balik. Yang pertama adalah setiap sedekah dibayar oleh Allah Azza wa Jalla di dunia lagi. Dengan apa? Dengan gandaan. Sebelum itu tuan-tuan, pastikan di hadapan tuan-tuan ada buku, ada pad untuk mencatat.
Sebab apa? Sebab kita dengar ni kadang-kadang dengar kan, lepas dah sambung beberapa minit, lepas tu dah lupa. Sebab saya pun merasai benda tu. Jadi standby, siap-siap pen dan buku nota untuk mencatat, tuan-tuan. Baik, poin yang pertama tadi adalah setiap sedekah akan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla di dunia lagi sebelum di akhirat dengan gandaan. Perempuan, bila kita tahu suatu perkara itu akan digandakan, sepatutnya ekspresi kita ni teruja. Wow, digandakan. Macam tu. Wow, alhamdulillah dapat digandakan, seronoknya. Saya ambil contoh sekarang kita kan dah hujung tahun kan, kita nak masuk pada tahun yang baru. Kebiasaannya syarikat-syarikat akan menawarkan bonus akhir tahun kan. Mungkin ada yang nak bagi bonus 300, ataupun 500, ataupun 1000, dan mungkin ada yang syarikat nak menawarkan sehingga separuh gaji. Tuan-tuan bayangkan gaji 2000, majikan nak gandakan separuh gaji, maknanya tambah lagi 1000, dapat 3000. Itu baru separuh. Bayangkan kalau majikan kalian nak gandakan gaji kalian sekali ganda. Sekali ganda. Gaji 2000, dapat lagi 2000 bulan ni, akhir tahun ni bonus. Masya Allah, seronoknya. Ya Allah, seronoknya. Digandakan ni, baru sekali ganda ni, tuan-tuan. Sekali ganda. Dapat sekali ganda gaji. Gaji 2000, majikan nak bagi sekali gaji, dapat 2000 lagi, total 4000. Ya Allah, betapa seronoknya bulan tu. Hari tu juga keluar, bawa anak-anak keluar pergi jalan-jalan. Bang, nak apa bang? Itu yang bulan lepas yang abang nak tu, baba boleh belikan. Seronok punya seronok. Itu baru sekali ganda. Baik, kita tengok tuan-tuan, berapa kali gandakah yang Allah janjikan bila kita bersedekah. Kita tengok dalam satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Apa maksud dia? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Maksud dia, perumpamaan bagi orang yang berinfak ataupun orang yang bersedekah ataupun orang yang berwakaf harta mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Okey, perumpamaan bagi orang berinfak harta mereka pada jalan Allah, iaitu kerana Allah. Okey, bukan kerana manusia, bukan kerana bukan kerana nak buat posting di Facebook, nak buat status di WhatsApp, nak buat status di, alamak, tercakap tu pula kan, nak buat status di muka buku, tersebut pula. Jangan di ban TikTok. Kalau ada admin yang dengar tu, jangan ban minta maaf. Okey, kalau ada yang nak buat kerana manusia, kerana inginkan perhatian manusia, kerana nak bagi tahu crush dia yang dia berinfak, bersedekah. Saya ambil contoh saja. Kalau buat selain pada manusia, perumpamaan ni tak terpakai untuk yang itu. Perumpamaan ni terpakai untuk yang berinfak, yang bersedekah kerana Allah sahaja. Okay, kita tengok sambungan lepas tu. Kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaannya seperti biji benih. Contohnya biji benih. Alang-alang tu saya minum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Mengambil kesempatan minta maaf mengambil kesempatan. Okey, bayangkan perumpamaannya seperti satu biji benih, kemudian ditanam, kemudian tumbuh padanya tujuh batang, tujuh tangkai ranting. Dan setiap daripada tangkai ranting itu ada 100 biji buah tersebut.
Tak kisahlah buah apa daripada benih tadi. Okey, tadi saya ulang balik, sebiji ditanam, kemudian dikeluarkan ranting sebanyak 7 ranting, sab'asana, okay. 7 ranting, dan di setiap ranting itu yang 7 satu tu ada 100 biji buah yang lain, yang baru. Masya Allah. Mana katanya tuan-tuan, satu perbuatan sedekah itu Allah gandakan sebanyak 700 kali ganda. 700 kali ganda ini bergantung kepada keikhlasan kita ketika bersedekah itu. Boleh jadi kurang, boleh jadi boleh lebih daripada 700. Yang Allah nak beritahu kita adalah perumpamaan sahaja. Tuan-tuan bayangkan yang tadi kita masuk cerita tadi, majikan nak bagi kita bonus ni. Bayangkan tuan-tuan bayangkan gaji kita 2,000. Nak katakanlah bonus itu, nak katakanlah pahala yang Allah bagi bersedekah ni boleh nampak. Jadi saya nak cuba zahirkan yang boleh nampak ni. Yang boleh nampak contohnya duit Okey, saya kira pakai kalkulator Bayangkan gaji tuan-tuan 2,000 darab dengan 700 tadi tu. 700 anda kata nak nampak berapa jumlah dia. Saya tekan. Nampak ke? 1,400,000 tuan-tuan. Kalau yang darab tadi tu gaji 1,400,000. Banyak tuan-tuan. Kalau saya dah berhenti kerja dah, 1,400,000 banyak sangat. Bayangkan nak bagi gambaran, gaji kita tu tadi, gaji kita didarab dengan 700,000. Bayangkan 700,000, 1,400,000. Dapat saja 1,400,000 saya apply unpaid leave setahun. Saya tak nak kerja, saya nak bercuti, nak habiskan duit tu. Seronok tuan-tuan, seronok kan? Seronok, ya Allah, seronok 1 juta. Tapi tuan-tuan, pahala ni tak nampak tuan-tuan. Tak nampak. Kalau pahala ni bersifat nampak zahir, berebut-rebut, ya Allah, berebut-rebut yang nak buat pahala ni, berebut. Maksiat pun tak sempat nak buat sebab nak berebut, nak cari pahala. Begitu besar inilah pahala bersedekah itu. Kalau satu tuan-tuan, bayangkan kalau kita bersedekah 2, bersedekah 3 kali, darabkanlah dengan 700, betapa banyaknya tuan-tuan. Betul kan? Betul, Masya Allah. Itu kelebihan yang pertama, Allah gandakan ganjaran bersedekah di dunia lagi. Ni baru di dunia ni Allah bagi, belum di akhirat. Ni cerita akhirat lain. Ni di dunia tadi Allah dah bagi. Boleh jadi kita bagi RM1 hari ni berinfak, boleh jadi akan datang kita tak tahu daripada mana Allah nak ganjarkan rezeki itu, Allah bagi 700 seperti yang dijanjikan oleh Allah. Tapi 700 itu boleh jadi bentuk duit, boleh jadi dalam rezeki yang lain, kita tak tahu. Namun janganlah bersedekah disebabkan itu. Bersedekah disebabkan kerana Allah Azza wa Jalla, kerana kita ni hamba Allah, kita nakkan keredaan Allah, kita nak beratkan timbangan amalan kita untuk kita sama-sama masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Begitulah tuan-tuan. Itu baru pertama. Baru pertama kelebihan bersedekah. Kita masuk maaf batuk sikit. Kita masuk kepada kelebihan bersedekah yang kedua, iaitu bersedekah ini sebenarnya tuan-tuan dapat merawat sakit. Okey, baik tuan-tuan. Secara logikalnya, secara teorinya, kalau sedekah dapat merawat sakit, dah tak ada hospital, tak ada klinik, betul? Baik. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, pegangan akidah kita ada sunnatullah, kita ada syariatullah. Sunnatullah itu apa? Adalah logik dunia, iaitu bila kita berusaha baru ada hasil. Bila kita tanam pokok, baru akan keluar pokok itu. Bila kita makan, kita kenyang. Itu sunnah. Maksudnya kita tak akan kenyang tanpa makan.
pokok itu takkan hidup tanpa ditanam benihnya, tanpa disiram air dan sebagainya, takkan hidup. Itu adalah sunnatullah, sunnah ataupun peraturan dunia ini. Dan kita Islam ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini hebatnya dia ada syariatullah. Iaitu bila kita dah buat sunnatullah itu tadi, kita ada syariatullah yang mana kita boleh berdoa, kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla supaya perancangan kita yang kita lakukan ini Allah lancarkan, Allah mudahkan proses tersebut. Kita ada syariatullah. Kita tak ada yang duduk saja, duduk main duha, ya Allah aku yakin rezeki yang Allah berikan kepada aku ini akan dapat. Solat duha sahaja tanpa bekerja. Saya ambil contoh ya. Solat duha je hari tapi tak bekerja pun, duduk, ya Allah, Allah berikan aku rezeki, ya Allah yang melimpah ruah, amin. Tapi tak berusaha. Itu bukan dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan. Jadi pentingnya berusaha. Jadi tuan-tuan, bila sakit ini kebiasaannya kita akan pergi berjumpa dengan doktor, minta khidmat ataupun konsult doktor macam mana itu dan ini. Kemudian doktor akan memberikan ubat itu dan ini untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dan di dalam Islam, tuan-tuan, kalau dah melalui step itu, sekiranya masih tak sembuh, ada beberapa perkara ataupun amalan yang boleh tuan-tuan lakukan, yang boleh tuan-tuan amalkan. Dia ada banyak sebenarnya, dan maksudnya antaranya yang pertama, tuan-tuan boleh mengamalkan istighfar. Yang pertama, boleh memperbanyakkan istighfar bila sakit. Dah ikhtiar dengan doktor, dah jumpa doktor tak baik-baik, dah makan ubat macam-macam dah, tak baik-baik, dah makan Ezamo, dah makan apa benda sekalipun, otak masih tak function, masih tak boleh nak penyakit, masih tak boleh nak hadam penyakit tersebut, maka cuba banyakkan istighfar. Sebab apa? Boleh jadi hajat kita, doa kita, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku, ya Allah angkatlah penyakit aku daripada diri ni aku, ya Allah. Boleh jadi doa kita tak dikabulkan oleh Allah asbab dosa terlalu banyak. Kita tak tahu dosa mana yang menjadi asbab penghalang doa kita terhijab daripada dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka banyakkan istighfar. Mudah-mudahan sakit itu akan Allah angkat. Okay. Boleh jadi Ustaz, saya dah banyak kali zikir Ustaz, still sakit saya tak boleh nak sembuh. Dah banyak zikir banyak dah zikir hari-hari. Saya istiqamah 100 kali zikir. Kalau hujung minggu saya upgrade 500 zikir Ustaz. Kalau hari biasa 100 kali. Hujung minggu 500 kali, bukan 500,000 banyak sangat. Dah banyak dah saya istighfar, masih tak dapat nak sembuh penyakit saya ni. Jadi mungkin boleh guna cara yang lain, iaitu cara kedua adalah memperbaiki hubungan dengan ibu dan ayah. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan ibu dan ayah. Boleh jadi hari ini doa kita juga tak terkabul sebab hubungan kita dengan ibu ayah bukan ibu ayah kandung sahaja, ibu ayah mertua sekali. Sebab ibu ayah mertua itu juga adalah ibu ayah kita. Tuan-tuan, maka jaga hubungan. Boleh jadi doa kita tak diangkat oleh Allah, tak terkabulkan oleh Allah asbab daripada kita memutuskan hubungan silaturahim. Sebab salah satu dalam hadis ada yang menyatakan salah satu terhijabnya doa kamu adalah dengan memutuskan silaturahim. Maka boleh jadi penyakit kita tak sembuh, kita berdoa macam-macam untuk disembuhkan, terhijab doa itu, maka penyakit itu tidak sembuh-sembuh kerana hubungan kita dengan mak ayah tidak baik. Maka perbaikilah hubungan tersebut, InsyaAllah. Bagi hubungan, dan akhir sekali minta dengan mereka untuk doakan kita. Masya Allah, bila ibu ayah doakan untuk kita, tuan-tuan, kebahagiaan dia macam, tuan-tuan. Saya seronok bila balik rumah ibu ayah. Bila nak balik tu kan ibu ayah doakan Minin, saya panggil diri saya Minin. Ibu ayah doakan Minin, ibu ayah mudah semua, murahkan rezeki semua. Berarti ibu doa lah,
Seronoknya dapat doa daripada ibu ayah, seronok tuan-tuan, seronok. Sebab di sana doa ibu ayah tiada hijab, di sana juga ada keberkatan di dalam doa ibu dan ayah. Jadi cuba baiki hubungan dengan ibu ayah. Baik Ustaz, saya dengan ibu ayah saya pun baik, saya dah istighfar, hubungan saya dengan ibu ayah pun baik je, okey je, setakat okey, balik pun bagi je semua. Best ni Ustaz, cemburu dengar. Hubungan saya dengan ibu ayah baik semua, tapi penyakit saya masih tak sembuh Ustaz, macam mana nak buat ni? Jadi boleh juga guna cara dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Sebab apa? Ini jelas Nabi dah sebut dalam hadis, jelas Nabi sebut hadis, iaitu yang berbunyi dawu mardakum bisadaqah. Maksud dia, rawatlah pesakit itu dengan bersedekah. Rawatlah pesakit itu dengan bersedekah. Riwayat Daud. Masya Allah. Ni hadis tuan-tuan, hadis kata-kata daripada Nabi SAW. Rawatlah pesakit itu dengan bersedekah. Jadi ni memang statement direct, tak ada berkias. Makna kata dengan bersedekah itu sebenarnya dapat menyembuhkan sakit. Maka kalau dah tadi dah buat, cuba pula bersedekah, cuba pula istiqamah untuk bersedekah. Ada satu cerita daripada kitab Siyar A'lam An-Nubala. Di dalam kitab tersebut ada mengisahkan tentang seorang pemuda yang menghadapi sakit nanah pada lututnya dan berlarutan sehingga 7 tahun lamanya. 7 tahun tuan-tuan, bukan 7 hari ni. Nanah ni tuan-tuan, bau dia, kalau orang tak tahan, orang tak duduk sekali dengan orang yang menghidap penyakit ni bernanah. Mungkin ada antara kita pernah mengalami pengalaman ini. Nanah, bila ada sakit nanah yang kronik, dia akan mengeluarkan bau yang tidak senang untuk orang sekeliling bau kan. Yang sendiri tak boleh buat apalah. Yang orang keliling ni terpaksa menghadapi bau sekali. Di samping merawat kan, menjaga pada kuman, basuh, ada lagi nanah basuh, ada lagi nanah. Dan si pemuda ini penyakit ni berlarutan sehingga 7 tahun. Dan dia dah melakukan banyak sangat rawatan dan dah jumpa macam-macam doktor dan dah berjumpa macam-macam tabib untuk diubati. Dah makan segala macam ubat, masih tak dapat sembuhkan lagi penyakit ni. Maka lalu dia berjumpa dengan Abdullah ibni Mubarak, ulama besar ketika zaman itu, ingin bertanyakan pandangan ataupun ingin mendapatkan nasihat beliau. Lalu beliau menyarankan supaya pergi ke sebuah kampung ini, lalu buatkan untuk kampung ini satu perigi daripada duit kamu sendiri. Untuk apa? Untuk bina satu perigi untuk diberikan minum ataupun kegunaan air pada penduduk tersebut. Maka tak cerita panjang, dia terus pergi ke kampung tersebut, mengeluarkan sebahagian besar hartanya, membuat satu perigi, korek tanah cari mata air, lalu keluarlah air memancut-mancut dan menjadikannya perigi untuk kegunaan kampung tersebut. Dengan izin Allah tuan-tuan, dengan izin Allah, maka sembuh penyakit pemuda ini. Masya Allah, ajaib tuan-tuan, ajaib sangat. Tak logik, ikutkan logik, apa kaitannya nak bina perigi tiba-tiba boleh sembuh penyakit nanah kat lutut? Tak logik tuan-tuan. Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang mana bila kita bersedekah, Allah akan menyembuhkan sakit kita. Kalau masih tak juga, saya dah macam-macam Ustaz. Saya dah istighfar tadi, hubungan dengan ibu ayah saya dah jaga, sedekah pun saya dah istiqomah macam-macam. Ketahuilah sebenarnya Allah nak melihat kamu semua ini untuk bersabar, nak uji dengan kesabaran. Kerana apa? Allah nak beri syurga yang terbaik buat kalian. Itu sahaja akhirnya. Kalau dah kita dah cuba macam-macam ikhtiar dah,
doktor suruh buat ni, ustaz dah suruh baca ini, ustaz ni dah suruh baca itu, dah mandi bunga, dah macam-macam ikhtiar, still tak sihat-sihat, maka ketahuilah Allah sebenarnya nak uji kita, nak tengok kita sejauh mana kesabaran. Teruskan bersabar, teruskan berdoa. Sesungguhnya di hujung ujian itu ada kemanisan yang kita tak jangka-jangkakan. Kemanisan apakah yang Allah nak bagikan kepada kita. Jadi saya doakan mana-mana yang diuji oleh Allah dengan sakit dan ujian-ujian yang lain, kita doakan supaya ujian itu terangkat dan mudah melalui dengan kesabaran untuk menghadapi ujian tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu kelebihan ataupun fadilat yang kedua. Kita masuk pada fadilat ataupun kelebihan sedekah yang ketiga, iaitu sedekah dapat menghapuskan dosa. Sedekah dapat menghapuskan dosa. Secara Islaminya, yang boleh menghapuskan dosa adalah dengan beristighfar, betul? Istighfar kepada Allah atau taubatan nasuh. Maaf, ada yang call pula dia tak tengok live lah ni, staff yang call, tapi itulah, Masya Allah. Sikit lagi, mungkin dah 8.30 kot. Okey, sikit lagi siapa ni? Staff yang call ni. Nanti boleh ingatkan staff ni untuk call sahabat yang lain. Sikit lagi insya-Allah. Baik tuan-tuan, yang ketiga adalah sedekah dapat menghapuskan dosa. Okey, dalam sebuah hadis yang berbunyi was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Yang bermaksud sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Saya ulang balik, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Tuan-tuan bayangkan api, okey, ambil air, padam. Dia bukan hilang sikit separuh, dia hilang semua. Okey, dia hilang semua dengan mudah, dengan mencampakkan air. Sebab itu bila ada kebakaran, yang datangnya bomba tembak air. Dia tak tembak, walaupun kalau yang kecil-kecilan tu kita ada dekat extinguisher tu kan, tembak tu. Tapi bila ada kebakaran sebesar-besaran ini, memang kita tembak menggunakan air. Sebab ini adalah sunnatullah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, api boleh dipadam dengan air. Jadi begitu sekali bila kita bersedekah boleh menghapuskan dosa, boleh menghapuskan dosa yang lalu dengan bersedekah. Jadi boleh cuba tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita dengan beristighfar, kita tak pernah rajin. Ada orang tak pernah rajin istighfar tapi suka bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu dapat menghapuskan dosa kita. Masya Allah. Baik, itu yang ketiga. Dah seronok sangat ni. Dah 3 kelebihan ni. Tadi dah dapat gandakan. Bila bersedekah dapat digandakan pahala 700 kali ganda. Seterusnya sedekah dapat, yang kedua dapat merawat penyakit. Seronok dah ni. Ketiga pula sedekah dapat hapuskan dosa. Banyak sangat kelebihan sedekah ni tuan-tuan. Yang keempat, yang terakhir sebelum kita tutup majlis ini, sedekah ini dapat melembutkan hati yang keras dan dapat mengurangkan ataupun meredakan panas baran. Jadi tuan-tuan yang ada penyakit hati, keras hati ni bukan keras hati ni maksud dia susah nak menerima kebaikan. Bila orang ajak untuk contoh nak solat berjemaah, dia tak nak, itu keras hati lah tu. Itulah. Apa lagi, bila ajak mengaji lari kan, bila ajak berzikir sikit-sikit nak, itu ada je urusannya. Itu sebenarnya ada masalah hati. Hati sudah mula mengeras. Maka salah satu ubat bagi penawar hati adalah dengan banyakkan bersedekah. Kita tengok dalam sebuah hadis yang berbunyi, in aradtu an yalina qalbuka fa'at'imul miskin wamsahu ra'sal yatim. Okay. Maksudnya adalah sekiranya engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan orang miskin. Beri makan orang miskin. Itu pun dikira sedekah. Dan usaplah kepala anak yatim. Riwayat Ahmad. Masya Allah. Bila nak melembutkan hati, dia macam ni tau. Bermula je amalan-amalan untuk istiqamah, untuk memperbanyakkan amal ibadah, kita kena bersihkan hati.
bila hati tidak bersih, bila hati keras, bila hati tak nak menerima kebaikan, maka susah nak istiqamah, susah nak banyakkan amalan, susah nak menerima teguran, susah nak beristighfar. Dia bermula dengan hati. Sebab tu ulama banyak menggariskan, sehingga ada ulama yang mengeluarkan kitab penawar bagi hati, sebab dia bermula daripada hati. Segala perbuatan baik kita ni bermula pada hati. Apa yang terzahir perbuatan kita pada hari ini, itu semua gambaran hati kita. Kalau kita berbuat terzahirnya dengan kebaikan, maka begitulah hati kita. Bila terzahir dengan keburukan, na'udzubillah min zalik, begitulah hati kita. Jadi semuanya bermula dengan hati. Nak bersedekah nak istiqamah bersedekah, nak yakin dengan ganjaran yang Allah bagi ini, semua dengan hati. Dibenarkan dengan hati, diyakini dengan hati. Jadi nak bermula melembutkan hatinya, salah satunya adalah memperbanyakkan sedekah. Kalau nak tahu apa rahsia ataupun cara nak melembutkan hati lagi, boleh beli kitab, dah banyak di pasaran. Ustaz pun ada jual kitab penawar hati. Di sana para ulama banyak menggariskan apa perkara yang boleh kita ambil tahu, apa perkara yang boleh kita lakukan untuk kita melembutkan hati. Jadi tuan-tuan, yang tadi adalah sekiranya nak melembutkan hati, maka berilah makan orang miskin. Okey, bila nak buat bersedekah ini kena bijak, ya. Mungkin dia walaupun kita tak ada duit banyak, jadi kita kena rancang. Dia kalau duit banyak tak ada masalah. Banyak tak ada masalah. Okey, call PA masukkan nombor apa tu 1000 kat nombor akaun ni, masuk begini, masuk. Sebab banyak duit. Ni kita ni orang yang orang kata bersahaja, kan, orang yang tidak berapa banyak duit, kita rancang baik-baik. Minggu ni sekampit beras untuk rumah anak yatim. Minggu depan pula sepapan telur, kan. Minggu depan pula 2 kampit gula, contoh. Still bersedekah. Ataupun kalau sibuk sangat nak hantar pun tak sempat, nombor akaun ada, transfer sahaja ke mak tafiz ke anak yatim kalau dalam ni orang miskin. Okey, dalam apa tu kan, dalam kita pun tahu kan, kalau dalam masyarakat setempat kita siapa yang susah, siapa yang sangat memerlukan. Jadi minta saja nombor akaun dia orang, kita bagi. Kita bagi saja. Ada yang tanya muka surat berapa, nanti check balik. Sebenarnya saya pun tak bawa buku sebenarnya. Saya ada buat cerita sikit je. Okay, baik. Jadi begitulah memberi makan orang miskin untuk melembutkan hati. Masya-Allah. Alhamdulillah, itulah saja. Dan jangan lupa ketika nak bersedekah tu kan, niatkan sekali, ya Allah, aku bersedekah ini kerana-Mu ya Allah, dan ya Allah, sembuhkanlah dengan asbab bersedekah ini, sembuhkanlah penyakit aku. Dia kena niat sekali. Niat tu penting. Kalau dalam kalau dalam perubatan Islam pun kalau kita nak halau jin tu, kita kena berniat. Kalau kita baca sahaja, baca bacaan tu tanpa berniat, dia tak akan lari, dia tak akan berkesan. Maksud niat ni paling penting. Kena niat. Itu dalam perubatan Islam. Jadi masa nak bersedekah kepada anak yatim tu ataupun orang miskin tu, berniat, ya Allah, aku bersedekah ini kerana-Mu ya Allah, dan mudah-mudahan dengan asbab aku bersedekah ini, maka Kau lembutkanlah hati aku, Kau terangkan hati aku dengan nur cahaya hidayah-Mu ya Allah. Niat macam tu. InsyaAllah ni janji Allah, insyaAllah hati akan lembut. Okay? Hati akan lembut. Mudah-mudahan insyaAllah. Saya doakan tuan-tuan perempuan semua, Allah kurniakan keringanan untuk mengamalkan amalan sedekah ini setiap hari. Dan saya doakan kalian mendapat kemanisan bersedekah, berinfak, berwakaf, dan tidak meninggalkan sehari kalian tanpa berinfak ataupun berwakaf ataupun bersedekah. Saya doakan juga untuk diri saya sekali dan juga tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan itulah yang kita harapkan, salah satu persiapan untuk kita menemui kematian sebelum kita menuju ke alam barzah, alam kubur, yang mana alam ini alam yang sempit, alam yang panas, alam yang gelap. Dan sedekah ni sebenarnya juga dapat membantu menghilangkan kepanasan dalam kubur.
Itu nanti saya huraikan dalam pada perjumpaan akan datang. Ada beberapa lagi pengusian sebabkan dah pukul 8.40. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan keluar saja daripada live ini dapat sesuatu yang boleh diamalkan. Kemudian boleh kongsi dengan anak-anak, dengan kawan-kawan. Bila nak membawang tu kan, petang-petang kan, duduk dekat beranda dengan jiran-jiran, kongsikanlah benda macam ni. Korang tahu tak, pagi tadi dengar ada satu perkongsian ni, sedekah yang dapat menyembuhkan penyakit. Kau kia penyakit kau tu kan, yang sakit lutut tu, kau cubalah bersedekah kat aku, contoh kan. Sebab kan kita makcik-makcik selalunya dia punya, orang kata, perbualan dia banyak pada sakit. Kau ada sakit apa, kau punya sakit kecil mana situ, dah okey ke belum. Itu perbualan makcik-makcik. Jadi boleh kongsi kepada orang, cuba amalkan bersedekah. Mana tahu kan, bersedekah, dengan bersedekah dapat mengubati penyakit tersebut. Masya Allah. Tapi jangan pula kau sedekahlah kat aku 1,000, aku nak renovate depan ni sikit lah. Aku nak cat pagar aku depan ni, bagilah aku 1,000. Mana tahu boleh sembuh kan sakit kau tu. Jangan macam tu pula. Tak jadi orang tu nak bersedekah kan, dia sungguh-sungguh pula kan. Sekatilah dia nak sekatilah nak sedekah macam mana kan. Dicadangkan pula macam mana nak bersedekah kan. Jadi tuan-tuan, perempuan, insya-Allah, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung perkongsian kita, majlis zikir kita pada hari ini. Insya-Allah yang baik mudah-mudahan yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, yang buruk daripada saya sendiri jadikan ia sempadan, dan yang baik itu jadikan dia tauladan. Mudah-mudahan kalau ada rezeki kita berjumpa lagi pada next perkongsian pada hari akan datang. InsyaAllah tahniah kepada tim ekspedisi yang istiqomah daripada hari ke hari untuk sama-sama terus mendengar kuliah bersama dalam majlis zikir pada tiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan kita tak berjumpa di dunia, kita akan berjumpa di akhirat. Tegur-tegur saya sekiranya saya tiada di syurga nanti, tarik saya. Sekiranya tak jumpa saya di syurga, jumpa dekat sebelah, tarik saya. Amalannya tidak banyak, dosanya banyak, taubatnya pun masih kurang. Kena banyakkan lagi bertaubat, banyakkan lagi amalan, banyakkan lagi selawat. Mudah-mudahan kita nak kejar golongan 70,000 umat Nabi SAW yang masuk ke syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan itu dan akan masuk ke syurga bersama Nabi SAW, dan sudah tentu syurga Firdaus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan itu saya akhiri majlis zikir kita dan perkongsian kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Insya-Allah ada masa, ada rezeki, kita akan jumpa pada lain pertemuan pada akan datang, insya-Allah. Itu saja, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.